Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para pelajar EPPA 3053. So, berikut adalah merupakan penerangan untuk nota kuliah 8 bertajuk Cost Relevant untuk pembuatan keputusan jangka pendek bahagian kedua. Ianya akan meliputi slide 1 sehingga slide 37. Okey, antara objektif kuliah bagi kuliah 8 ini termasuklah pengaplikasian kos dan faedah relevan dalam pembuatan keputusan khusus. Ya. So kita ada 3 ya, pembuatan keputusan khusus, yakni pembuatan keputusan jangka pendek. A, mengekal, menambah atau menggugurkan produk ataupun mengekal, menambah atau menggugurkan jabatan. Okey. B, meneruskan pemprosesan ya, produk-produk bersama sebenarnya ataupun menjual ya pada titik pemisah. C, memutuskan campuran produk ya, kombinasi campuran produk yang hendak dijual dalam situasi kekangan kapasiti. Okey, so kita akan membuat penerangan lanjut ya untuk ketiga-tiga ni kemudian. Okey. Dan objektif yang terakhir seperti biasa membincangkan faktor-faktor kualitatif dan juga kuantitatif bukan keuangan ya, yang akan mempengaruhi ya pembuatan keputusan khusus tersebut. Okey, so keputusan ya khusus yang pertama yang kita akan liputi adalah mengekal, menambah, menggugur ya produk ataupun mengekal, menambah, menggugur jabatan. So sebagai contoh, kita mungkin mempunyai produk dan bila kita membuat analisis keberuntungan terhadap produk tersebut, mungkin kita rasakan produk tersebut tidak begitu menguntungkan ataupun menghadapi kerugian ya. Jadi kita sekarang ni sedang membuat keputusan sama ada kita nak kekalkan ataupun tidak produk tersebut. Kita mungkin nak tambah produk yang sedia ada, kita gugurkan produk tersebut ya. Jadi akan ada beberapa kombinasi ya keputusan yang boleh dibuat dalam konteks ini ya. Okey. So kita akan tengok contoh. Okey, untuk keputusan mengekal, menambah, menggugur produk ya ataupun perkhidmatan. Perkhidmatan ni in case kalau kita tak jual produk, tak keluarkan produk tapi kita tawarkan perkhidmatan. So sama juga ya. Ataupun jabatan. Okey, salah satu keputusan penting yang perlu dibuat oleh pengurus adalah untuk menentukan sama ada untuk menambah, menggugur ataupun mengekalkan keluaran perkhidmatan ataupun jabatan ya. Jadi kita akan lihat bagaimana ya konsep cost relevant diguna ya dalam keputusan. Okey. Now, selain daripada memahami ya konsep-konsep cost relevant untuk keputusan mengekal, menambah, menggugur ya produk, perkhidmatan ataupun jabatan ini, terdapat konsep-konsep kos tambahan ya yang perlu kita tekankan. So kita ada kos boleh elak ya. So kos boleh elak ini adalah merupakan kos yang boleh dihapuskan jika aktiviti operasi bertukar. Bertukar tu maksudnya bertambah ya, digugurkan ya ataupun dikekalkan ya, tapi mungkin produk lain pula yang ditambah begitu. So maknanya sekiranya berlaku perubahan dalam aktiviti operasi, kita dapati bahawa terdapat kos-kos yang boleh dielak. Sebagai contoh, ya, gaji pengurus jabatan. So maknanya kalaulah jabatan tersebut digugurkan, ya, kita shut down that department. So of course ya, gaji pengurus jabatan tersebut akan dapat dielak ya, kerana kita mungkin terpaksa berhenti ya, memberhentikan pengurus tersebut mungkin dengan alasan sebab pengurus tersebut ya tidak dapat mengurus ya produk ataupun jabatan itu dengan baik, maka ianya mengalami kerugian. So oleh kerana itu kita terpaksa memberhentikan beliau, maka ya
terdapat penjimatan dari segi bayaran gaji tetap beliau. Okey, penyelia produk. So of course, kalau kita berhentikan pemprosesan sesuatu produk tersebut, kita tidak lagi memerlukan penyelia. So again, kos pembayaran terhadap penyelia tersebut adalah merupakan kos yang boleh dielak sekiranya alternatif keputusan kita ialah menggugurkan pengeluaran produk tersebut. Okey, sewa mesin khas. Contohnya, untuk mengeluarkan satu-satu produk, kita mempunyai mesin-mesin khas. Contohnya, kita buat jus nenas. So, mungkin kita akan mempunyai mesin khas untuk memotong nenas tersebut. So, of course, mesin tersebut tidak boleh digunakan untuk memotong buah apple ataupun buah orange. So, jadi dalam konteks ni, mesin tersebut adalah merupakan mesin khas. Dan kita sewa. Kalau kita sewa, maknanya kita kena tengok kontrak lah. Kontrak sewa mesin tersebut bagaimana. So, kalau dalam kontrak sewa mesin tu mengatakan bahawa at any point in time, we can just transfer back the machine to the owner without any penalty, then maknanya itu adalah merupakan salah satu contoh avoidable cost ataupun cost yang boleh dielak jika kita shut down the product. Okay. And of course, kalau kita ada cost yang boleh elak, kita juga akan ada cost yang tidak boleh elak lah. So, kos yang tak boleh elak ni adalah merupakan kos yang terus kekal walaupun operasi pengeluaran produk ataupun operasi jabatan tersebut diberhentikan. Ini saya dah sebut beberapa kali sebelum ini dalam kuliah 7. Okay, yakni kos-kos umum ataupun common fixed cost. So, for instance, susut nilai store. So, gudang yang kita simpan tak kisahlah untuk simpan bahan mentah ke, untuk simpan barang siap ke, tapi ini adalah merupakan gudang yang dikongsi bersama. So, kalaulah maknanya kita ada storage facility, freezer, kita buat jus nenas, jus apple, jus orange, so buah-buah tersebut kita simpan common dalam common freezer. So, maknanya kos susut nilai freezer tersebut, electricity dan sebagainya is all common. So, kita akan allocate lah kepada produk-produk ketiga produk ni. So, if we shut down salah satu daripada produk, so kos electricity, kos sewa gudang tersebut masih sama, masih tetap. Jadi kita akan agihkan instead of kepada 3 produk, contohnya kita ada jus nenas, jus apple, jus orange tadi, katakan kita shut down jus nenas, so tinggallah jus apple dengan jus orange, tapi jumlah kos tetapnya kekal sama. So kalau sebelum ni kita ada 30,000 kos tetap untuk sewa gudang, kita allocate kepada 3 produk, jus nenas, jus apple, jus orange. So, jadi 10,000, 10,000, 10,000 setiap satu produk ataupun setiap satu jabatan. Tapi bila kita shut down jabatan yang memproses nenas ini tadi, kos tetapnya masih tinggal 30,000. Tapi kita terpaksa membahagikannya kepada produk-produk yang sedia ada, which is orange dan apple. So, jadinya berapa? So, 15,000 akan pergi kepada jabatan yang memproses jus apple dan 15,000 lagi akan pergi kepada jabatan yang memproses jus orange. So, maknanya dari segi jumlahnya masih sama, 30,000. Okay, begitu juga dengan kos sewa hawa dingin, especially dalam konteks di mana sistem kita adalah centralized, pemusatan. So, bila itu berlaku, maknanya it doesn't matter, walaupun kita tak beroperasi dalam sesuatu bilik, contohnya kita buat kuliah, So, bilik-bilik kuliah tu semua dipakai ke, tak dipakai ke, masih ada air conditioningnya. So, electricity-nya bagaimana? So, sama je, guna ke, tak guna ke, bilik tersebut, ruang tersebut, masih, kosnya adalah sama. Jadi, ini again, adalah merupakan contoh kos-kos umum, yakni common cost. Okay. Alright. So, belanja pengurusan sama jugalah. So, is to manage the whole organisation. Jadi, kos-kos ini akhirnya kita akan allocate lah kepada jabatan-jabatan operasi. Okay. Jadi, kosnya sama je. Marginal difference kalau kita dapat jimat sekalipun kalau kita shut down. Okay. Right, so yang penting yang kita nak tekankan di sini ialah sekiranya kos-kos tersebut adalah merupakan kos-kos yang boleh dielak, okay, maka ianya relevan. Kenapa ianya relevan? Satunya, we are talking about kos-kos yang boleh dielak masa depan.
Ya, sekira bila decision itu dibuat. Contohnya kita akan, okey, bulan depan kita nak shutdown. So bulan depan lah kos tersebut boleh dielak. Boleh dielak tu maknanya dia menepati ciri yang kedua juga, ya, which is berbeza antara alternatif. Maksudnya kalau kita kekalkan kos tersebut, ya, akan terlibat, tetapi kalau kita tutup jabatan berkenaan, maka kos tersebut boleh dielak. Ya, contohnya macam penyelia produk. So kalaulah maknanya kita kekalkan produk tersebut, maka terdapat keperluan penyelia di situ, maka gaji penyelia perlu dibayar. Tetapi kalau kita tutup, ya, pengeluaran produk berkenaan, maka penyelia produk berkenaan tidak lagi diperlukan. Oleh itu, ya, gaji tetap yang dibayar pada penyelia berkenaan juga boleh dielak. Maknanya terdapat penjimatan di situlah. Okay. So therefore, oleh kerana ia memenuhi kedua-dua ciri, ya, data relevan, maka kos boleh dielak adalah merupakan kos yang relevan. Okey, kalau kita tengok pula kos yang tak boleh elak ni, kenapa dia tak relevan? Ya, kita bercakap tentang keputusan yang bakal dibuat. So maknanya kos-kos umum semua ni adalah kos-kos, contohnya susut nilai gudang tadi, ya. Freezer untuk ketiga-tiga produk. So kita bercakap tentang bulan depan kita nak shutdown, ya, pengeluaran jus nanas. So maknanya kalau bulan depan dia menepati ciri yang pertama, iaitu kos masa depan. Tapi ciri yang kedua, kita dapati bahawa kos sewa gudangnya tetap akan sama. Walaupun maknanya kita dah shutdown jus nanas, ruang gudang tersebut masih sama, kontrak yang kita dah ikat untuk bayar sewa pun masih sama, katakan 30,000, ya, setiap bulan. So dia akan kekal pada 30,000. Jadi dalam kes ini, kos yang tidak boleh dielak, dia tidak menepati ciri yang kedua, iaitu dia tidak berbeza antara alternatif, sama ada you gugurkan jus nanas ataupun tidak. So oleh kerana itu, ya, maka ia menjadi kos yang tidak relevan. So you have to take note of that, especially dalam keputusan, ya, gugur, tambah, ya, kekal, ya, produk perkhidmatan ataupun jabatan ini. Okey, kita tengok contoh. Syarikat rencang mempunyai 3 jabatan seperti berikut. So kita ada jabatan runcit, jabatan barangan am dan jabatan ubat-ubatan. Okey. Okay, item pertama kita tengok jualan. So jualan, ya, untuk runcit adalah sebanyak 1,000, sejuta lah, ya. Ada kosong-kosong kat sini, 1 juta. Untuk barangan am 800,000, untuk ubat-ubatan adalah 100,000. So jumlah hasil jualan yang kita boleh janakan adalah sebanyak 1.9 juta. Ya, so ini adalah merupakan perancangan kita, dan juga dari segi hasil lepas kita dapati bahawa ini trendnya. Okey, kos barang dijual. Okey, so kita ada kos barang dijual. Kos barang dijual di sini kalau kita tengok kos barang dijual berubah. Maknanya apa dia kos barang dijual berubah? Kos barang dijual berubah ni akan terdiri daripada kos-kos bahan langsung, kos-kos buruh langsung, dan juga kos overhead perkilangan berubah saja. Maknanya kos overhead perkilangan tetap tak ada. Kenapa tak ada? Sebab kita nak kira margin sumbangan. Sebab kalau kita nak kira margin sumbangan, formula dia ialah hasil jualan tolak jumlah kos berubah, maka dapatlah margin sumbangan. Jadi kita terpaksa keluarkan terlebih dahulu kos-kos perkilangan tetap. Okey. Dan kita juga ada belanja-belanja. So belanja-belanja ada asterisk kat sini, dia kata belanja-belanja berubah. So seperti beg kertas, komisen jualan. So beg kertas ni maknanya bila kita nak jual, kita akan bagi beg kertas lah, letakkan barang-barang itu dalam beg kertas tersebut. So beg kertas ni dia bukan merupakan kos perkilangan, dia adalah merupakan sebahagian daripada kos jualan. Ya, sama juga dengan komisen. Komisen ni adalah komisen untuk jurujual contohnya. Jadi bermakna merujuk kepada barang siap. Ya, so beg kertas ni pun merujuk kepada untuk mengisi barang-barang siap. Jadi bila ia melibatkan barang siap, maka dia bukan lagi kos produk, tetapi ia hanya adalah kos tempoh. Namun begitu, bila kita nak mengira margin sumbangan, kita tak kira sama ada kos itu adalah kos produk ataupun kos tempoh. Kita tolak saja dengan jumlah
kos berubah, ya. So dapatlah margin sumbangan nanti. So kalau kita tengok ya kepada jumlah-jumlah kos berubah, untuk peruncitan 800,000, untuk barangan am 560,000, untuk ubatan 60,000. So akhirnya kita dapat margin sumbangan. Okey, so margin sumbangan 480,000 ni dari segi jumlah. Ya, macam mana kita dapat? Kita campur peruncitan ya. 200,000 campur barangan am 240,000 dan campur ubat-ubatan ya 40,000. So akhirnya kita dapatlah jumlah ya margin sumbangan yang kita dapat janakan adalah sebanyak 480,000. Dari segi percentage ni, ini adalah peratus margin sumbangan. So macam mana nak dapat peratus margin sumbangan? The base is always the sales. Ya, so maknanya jualan ni ya adalah merupakan asasnya. Jadi untuk mendapatkan peratus margin sumbangan ialah 480,000 bahagi dengan jualan. Okay, so dapatlah ya jumlah peratus margin sumbangan. So kos barang dijual pun macam tu juga kalau kita nak tahu berapakah peratus kos barang dijual. So peratus kos barang dijual, contohnya peratus kos barang dijual berubah ya dan juga belanja, bermaksud peratus belanja berubah lah. So peratus belanja berubah 1420 bahagi dengan 1900. So kita akan dapat ya nilainya di situ merujuk kepada peratus belanja berubah. So kalau kita tengok kat sini, kalau base-nya jualan adalah 100%, kalau margin sumbangannya adalah 25%, maka ya peratus belanja berubah kita automatically adalah 75%. Okay, so 25% plus 75% jadi 100% lah. Ya, so 100% kos jumlah base kita adalah 100% jualan. Okey. Selesai kat situ. Dan kita ada ya belanja-belanja tetap ya. Belanja-belanja tetap contohnya seperti tadilah gaji ya, gaji jabatan ya, gaji pengurus ya, susut nilai, insurans dan sebagainya. So dalam kes ni kita campurkan, tetapi kita kena kenal pasti yang mana satu yang boleh dielak dan yang mana satu yang tidak boleh dielak. So dalam kes ni kita dah tengok contoh-contoh apa dia contoh kos yang boleh dielak, kos yang tak boleh dielak. So kita akan pisahkanlah ya, kita akan pisahkan, identify yang mana yang boleh elak. So jumlah dia 265. So datangnya daripada mana? Peruncitan ada 150,000 kos boleh elak ya, kos tetap boleh elak. Barangan am 100,000 kos tetap boleh elak. Manakala ubat-ubatan hanyalah 15,000 kos tetap boleh elak. Dan balance 180,000 ni terdiri daripada yang tidak boleh elak. So kalau kita nak tahu total, inilah totalnya ya, totalnya adalah merupakan 445,000. Okey. So ni pecahan dia lah. Okey. Dan akhirnya kita akan dapat pendapatan operasi. So pendapatan operasi macam mana nak dapat? Margin sumbangan ya tolak dengan jumlah belanja tetap. So margin sumbangan jumlahnya 480,000 tolak dengan 445, maka dapatlah pendapatan operasi secara jumlah. Tapi yang penting di sini bukan jumlahnya ya, kita nak tengok ya setiap individu ni ya jabatan. Okey, jabatan pertama peruncitan, margin sumbangan 200. 200,000 tak dapat menampung ya belanja tetap, sebab belanja tetap lebih daripada ya margin sumbangan. Ya, lebih by how much? Lebih by 10. Jadi kita rugilah sebab margin sumbangan tak dapat menyumbang ya kepada keseluruhan kos tetap yang sedia ada. So masih ada baki 10,000. So kita rugi. Tapi untuk barangan am, okey, margin sumbangan 240,000 lebih daripada kos tetap, maka dapatlah ya pendapatan operasi yang positif. So begitu juga dengan ubat-ubatan 40,000 ya tolak dengan jumlah kos tetap 35,000, maka dapatlah margin sumbangan yang positif walaupun 5,000 sahaja. Okay, so ini data. Ya, data yang diberikan kepada kita. So of course kalau kita tengok kat sini, memang ya kalau kita dikendaki untuk membuat keputusan,
maka kita berkemungkinan besar kita akan gugurkanlah ya peruncitan. Tapi bila kita dah gugurkan peruncitan, kita akan ada kapasiti terbiar, kapasiti lebihan. So apa yang kita nak buat dengan kapasiti lebihan tersebut? So jadi it's not about the decision just to drop, but at the same time to think about any other alternative decisions that can utilize whatever existing capacity that you have. Okay. So alternatif yang ada. Okay, satu, menggugurkan jabatan peruncitan. Ya, sebab saya katakan tadi, kita kan rugi 10,000. Alright. Ruang terbiar boleh digunakan untuk membesarkan jabatan barangan am. Kenapa kita nak besarkan jabatan barangan am? Sebab pendapatan bersih, jabatan barangan am jauh lebih tinggi berbanding dengan jabatan ubat-ubatan. So it's better untuk kita expand yang lebih profitable lah. Okay, so dijangka jualan untuk barangan am dapat ditingkatkan sebanyak 500,000. With the space that we have, by eliminating peruncitan, we can use that untuk expand barangan am and generate jualan sebanyak 500,000. Okay. Perolehan peratusan margin sumbangan dijangkakan 30% juga. Akan melibatkan kos tetap boleh elak sebanyak 70,000 untuk expansion ini. Okay, kesan kepada perubahan. So alternatif yang kita ada, kita akan gugurkan jabatan peruncitan, manakala jabatan barangan am kita akan besarkan. Okay. Right. So dari segi jualan. So kalau kita lihat di sini, sebelum ini jabatan peruncitan dapat menjanakan jualannya sebanyak 1 juta. So kalau kita gugurkan, maka kita akan kehilangan 1 juta ni. Jadi bermakna dia bukan sahaja memenuhi alternatif pertama, sebab we are talking about hasil masa depan, tetapi juga dia memenuhi ciri data relevan yang kedua, iaitu berbeza antara alternatif sama ada mengekalkan ataupun menggugurkan jabatan peruncitan ini. Okay, manakala untuk hasil jualan barangan am pula, kalau kita perhatikan pada data, hasil jualan asal adalah 800,000. Sekarang ni alternatif kita adalah alternatif membesarkan barangan am. Jadi kita kata kalau kita besarkan barangan am, kita akan dapat tambahan jualan, hasil jualan sebanyak 500,000. Okay, apa berlaku kepada 800,000 yang sebelum ini? 800,000 hasil jualan sebelum ini, kita masih akan dapat sama je, tiada perubahan. So kalau kita kekalkan barangan am, kita tak expand barangan am, kita akan dapat 800,000. Tapi kalau kita expand barangan am, kita besarkan jabatan barangan am, kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 800,000 yang sama campur dengan 500,000. Jadi bermakna 800,000 yang asal tu dia tidak berbeza antara alternatif. Kita expand ke ataupun kita tak expand ke barangan am itu, kita masih akan dapat 800,000. That is why dalam analisis kita tak boleh masukkan 800,000 tu. Sebab 800,000 tu sebenarnya tidak relevan dalam analisis keputusan kita ini. It's not relevant. To expand or not to expand, we will still get that 800,000. So the only thing that's relevant here is the 500,000. Because this 500,000 kalau kita tak expand, kita tak dapat. Kita expand baru kita dapat. Nampak dia berbeza antara alternatif. Jadi yang berbeza hanyalah 500. So bear that in mind. Apa yang kita akan masukkan dalam analisis keputusan relevan ini hanyalah merupakan data yang relevan sahaja. Alright, hope that is clear. Okay, seterusnya adalah belanja berubah. So kalau kita tengok kat sini, dari segi belanja berubahnya adalah 800,000 yang asal. So bermakna kalau kita gugurkan 800,000 ni pun kita tak perlu libatkan lah. Jadi kos yang boleh kita elak. Kos berubah ni adalah merupakan kos yang boleh kita jimatkan, yang boleh kita elak.
maka dia berbeza antara alternatif, ya, oleh itu ianya relevan. Okey. Dan kita dimaklumkan bahawa untuk barangan am kita akan kekalkan ya margin sumbangan 30%. So kalaulah margin sumbangan adalah 30%, ya, maka kos berubah adalah 70%. Jadi 70% daripada 500,000, maka kita akan dapatlah 350,000. So that is how kita calculate lah, ya, belanja berubah daripada data yang diberikan kepada kita tentang peratus margin sumbangan akan dikekalkan pada tahap 30%. Okay, so margin sumbangan 30% daripada 500,000 adalah 150,000. Okay, so itu adalah margin sumbangan. Okay, untuk barangan am. Untuk peruncitan kita ambil sajalah data tadi. So maknanya kita juga akan kehilangan ya margin sumbangan sebanyak 200,000 untuk peruncitan jika kita gugurkan peruncitan. Okey, belanja tetap boleh elak. Belanja tetap boleh elak kalau kita lihat kepada data asal. Untuk peruncitan adalah sebanyak 150,000. So ini saja yang relevan sebab kos tetap yang boleh dielak relevan. Kita kena masuk dalam analisis lah. Tapi kos tetap yang tidak boleh elak, whatever remaining there is, kita kena kekalkan saja sebab itu akan diserap oleh produk-produk yang sedia ada. Ya, so it remain unchanged. So dia tidak menepati ciri yang kedua. So tak boleh masuk. Okay. Dan dari segi expansion ni kita memang dah dimaklumkan bahawa belanja tetap boleh elak untuk barangan am yang dibesarkan ini tadi adalah sebanyak 70,000. So kita masukkan sajalah. Ya. So akhirnya kita akan dapat ya margin sumbangan tolak kos tetap. Okay, so kita akan dapat sumbangan ruang ya sepunya ya common fixed cost ya, dan juga kos-kos yang tak boleh elak yang lain lah. So ini tak ada apa-apa lah ya. So it's just to explain to you that this 500 maknanya kalau kita masih ada kos-kos yang tidak boleh elak yang lain, kita akan tolak lah. But then oleh kerana jadual ni menunjukkan kepada kita analisis cost relevant, maka kita tak perlu masukkan kos-kos yang tak boleh elak ni. So akhirnya kita akan dapat sama juga ya, pendapatan operasi adalah bersamaan dengan sumbangan ya terhadap ruang sepunya dan kos tak boleh elak. Nampak? 50, 50, 80, 80. So it's the same thing lah. Because kos-kos yang tak boleh elak kita tak masukkan dalam analisis. Kenapa tak masuk dalam analisis? Sebab kita hanya akan masukkan data yang relevan sahaja. So akhirnya kita dapat pendapatan operasi 50,000 ya. Sebenarnya kita tak dapat ya. Kita terpaksa lepaskan. Kerana apa? Kerana kita gugurkan. Be careful that. Jadi maknanya kita akan kehilangan ya pendapatan operasi sebanyak 50,000, tetapi kita akan seolah-olah digantilah ya, diganti dengan penambahan pendapatan operasi 80,000 disebabkan ruang ya peruncitan ini ya kita gunakan untuk membesarkan barangan am. Nampak? Ya. Jadi walaupun kita hilang pendapatan operasi 50,000, tapi kita dapat tambah ya pendapatan operasi sebanyak 80,000 disebabkan oleh ruang ya yang terbiar tu kita gantikan dengan membesarkan barangan am. Maka akhirnya kita dapat peningkatan ya di dalam pendapatan operasi sebanyak 30,000. Jadi bermakna dalam kes ni sesuai ataupun tidak kita gugurkan peruncitan. Ya, dan kita guna ruang ya yang terbiar tu tadi untuk besarkan barangan am. Of course, ya sebab dari segi kesan akhirnya kita dapati bahawa terdapat peningkatan di dalam pendapatan operasi. Okay, so ini adalah merupakan rumusan ya kepada kesan perubahan. So kita nak tengok dari segi jumlah. So sebelum ini kita tengok berdasarkan pada data, ini adalah merupakan jumlah ya sebelum perubahan di mana pendapatan operasi kita adalah 35,000. Okey, lepas tu kita akan tengoklah kesan bila kita gugurkan peruncitan dan besarkan barangan am. Nampak ya? Maknanya data-data yang kita masukkan adalah data-data yang relevan. So bila kita nak lihat kepada jumlah ya selepas perubahan, apa yang kita lakukan ialah jumlah sebelum perubahan
ya, kita tolak dengan peruncitan sebab kita gugurkan, tapi kita tambah dengan barangan am. Ya. So akhirnya kita dapat jawapan, nampak? Okey, sebelum 35,000 saja pendapatan operasi kita, tapi selepas dah jadi 65,000. So 65,000 tolak 35,000. So betul lah peningkatan dalam pendapatan operasi adalah sebanyak 30,000. So keterangan lanjutan, kesan perubahan. Okey, pendapatan keseluruhan syarikat bertambah daripada 35,000 sebelum perubahan kepada 65,000 selepas perubahan, ya, iaitu peningkatan sebanyak 30,000. Ya, terdapat kehilangan, ya, pendapatan operasi runcit sebanyak 50,000. Okey, tapi diganti dengan peningkatan, ya, pendapatan operasi barangan am sebanyak 80,000. So sama juga, 80,000 tolak 50,000, kita akan dapat, ya, peningkatan dalam pendapatan operasi sebanyak 30,000 balik. Okey. Okey, kesan bersih kita adalah 30,000 lah. Okey, keputusan yang kedua untuk kuliah 8 ini adalah keputusan meneruskan pemprosesan produk atau menjualnya pada titik pemisah. Ya, produk yang dimaksudkan di sini adalah merupakan produk bersama. Untuk memahami dengan lebih, ya, detail lagi apakah yang dimaksudkan dengan produk bersama, ya, dan apakah yang dimaksudkan dengan titik pemisah. So eloklah kita tengok terlebih dahulu, ya, penjelasan, ya, terhadap terminologi-terminologi yang ada. Okey, pemahaman konsep, ya. Dalam sesetengah industri, beberapa keluaran dihasilkan daripada satu campuran bahan mentah, ya, dan pemprosesan yang sama. So maknanya kalau pemprosesannya melibatkan 3 tahap, ya, maka bahan-bahan mentah tersebut akan melalui ketiga-tiga tahap tersebut, ya, dan akhirnya akan menghasilkan beberapa keluaran secara serentak. Okey. So, antara istilah ataupun terminologi yang perlu difahami, produk bersama. Produk bersama adalah merupakan produk-produk, ya, produk-produk maknanya lebih daripada satu jenis produk, dihasilkan daripada satu proses yang menggunakan input yang sama. So, maknanya campuran bahan mentah tadi itu adalah merupakan salah satu daripada input. Selain daripada itu, ia akan melibatkan kos penukaran, ya, iaitu buruh langsung, ya, dan juga overhead perkilangan, ya. Jadi semua kos-kos ini, ya, akan dilibatkan secara bersama, ya, akhirnya akan menghasilkan produk bersama, yakni produk-produk yang dihasilkan daripada satu proses, ya, yang menggunakan input yang sama. Okey, sebagai contoh, katakanlah kita menyemai biji benih tomato. Kemudian kita akan jaga, ya, pokok tomato tersebut, siram, ya, letak baja. So semua tu kos, ya, sampailah kita dapat memetik, ya, menuai buah-buah tomato tersebut. Okey. Jadi selepas kita dah menuai buah tomato, kita akan transferlah ke kilang, ya, dan akan berlakulah, ya, pemprosesannya seperti membersih, ya, kulit buah-buah tomato tersebut, ya, menentukan dari segi kualiti buah tomato, ya, sebelum ianya diproses, ya. Okey, so itu adalah merupakan antara proses-proses yang akan dilalui lah, ya, untuk memproses tomato. Okey. Now, titik pemisah. Titik pemisah adalah tahap di mana produk bersama dapat dikenal pasti sebagai produk yang berbeza, berbeza-beza. Itu yang kita katakan tadi, dia akan menghasilkan produk-produk lebih daripada satu. Okey. Contoh, ya, buah tomato tadi. So, kita dah sampai kat kilang. So, tadi kita dah tanam dah, ya, buah tomato, semai dan sebagainya. Tu semua kos-kos lah. Kos-kos bersama.
Okey, kemudian proses pula. Proses bila sampai pada kilang, kita akan basuh buah tomato, kemudian kita akan pisah-pisahkan kategorikan dia mengikut grade kemudian kita akan potong-potong lepas tu kita akan blend, kemudian kita akan perah. Bila kita perah saja kita dah squeeze buah tomato, kita akan keluarlah jus-jusnya. Masa keluar jus tersebut, kita akan dapati bahawa jus perahan pertama tu adalah merupakan jus yang sangat pekat. Tu produk kategori pertama. Kemudian second stage of perahan, mungkin kita akan dapat yang sederhana pekat. Dan akhir sekali adalah yang paling pekat. So ada 3 kategori lah. Jus kategori A pekat, jus kategori B perahan lah. Perahan kategori B adalah kategori yang sederhana, dan kategori C adalah yang sangat cair. Nampak? So maknanya kita dah dapat 3 kategori produk yang berbeza. Dan of course produk yang berbeza ini, selepas pada titik pemisah, kita akan tentukanlah apa yang kita akan lakukan. So mungkin kita akan melakukan pemprosesan lanjutan. Okey. Sebelum tu, jadi maknanya bila kita bercakap tentang kos bersama, ia adalah kos pemprosesan yang dilibatkan sehingga titik pemisah. Maknanya dalam contoh tadi, adalah merupakan daripada semaian, penjagaan pokok-pokok, penuaian, sampailah bawa ke tapak kilang, membasuh, sorting of the buah-buah, potong, blend, perah, semua ni adalah merupakan kos-kos bersama. So maknanya melibatkan kos buah, kos direct labor, overhead, overhead perkilangan berubah, overhead perkilangan tetap, semua ni akan dilibatkan. So ini semua adalah merupakan kos bersama sehinggalah kepada titik pemisah, yakni dalam contoh tadi adalah titik pemisah yang mana kita boleh mengenal pasti perahan pada yang pekat, yang sederhana pekat dan yang paling cair. Okey, now sebelum kita pergi kepada produk sampingan, contoh yang macam saya katakan tadi titik pemisah, maknanya kita akan menentukanlah, selepas kita dah tahu ada perahan pekat, apa kita nak buat? Adakah kita nak jual perahan pekat ni begitu saja? So maknanya memproses terus pada titik pemisah, ataupun menjual pada titik pemisah. So menjual terus ni maknanya kita akan jual lah jus pekat tu, kita jual jus sederhana pekat, kita jual terus, dan juga jus cair kita jual terus. Ataupun kita kata, oh no, sebelum kita jual, kita nak memproses terus dulu, kita nak melakukan pemprosesan lanjutan. Contohnya yang jus pekat ni kita akan jadikan dia tomato puri. So maknanya kemudian yang kita jual bukan jus pekat, kita akan jual tomato puri. Of course, harga jualan jus pekat berbanding dengan harga jualan tomato puri. Untuk tomato puri lebih mahal lah sebab dia melibatkan pemprosesan lanjutan. Okay, so that is the decision yang kita nak tentukan di sini. Sama ada kita nak memproses, lakukan pemprosesan lanjutan ataupun tidak daripada perahan pekat ni tadi kepada tomato puri. Dan yang sederhana tadi tu, pekat, grade B tadi tu, kita nak buat keputusan juga sama ada kita nak jual terus grade B ni, ataupun perahan itu kita nak convert, kita nak lakukan proses lanjutan, contohnya kita nak jadikan dia jus minuman. So maknanya kalau kita nak jadikan dia jus minuman, again sama macam tadi, kita akan lakukan proses lanjutan, kos-kos tambahan, letak gula, letak lain-lain lah, bahan-bahan perisa dan sebagainya untuk jadikan jus sebelum ianya boleh dijual. So of course, again, harga jualan jus akan menjadi lebih mahal berbanding dengan harga jualan perahan grade B tadi. Sama juga yang cair tadi. So mungkin kita nak jadikan dia sos dan sebagainya. So again, you're talking about decision. Inilah dia keputusan khusus yang kita talking about. So maknanya sama ada kita nak jual dia saja pada titik pemisah. So kita ada 3 produk, perahan grade A, grade B, grade C, ataupun setiap grade tersebut kita nak jual dalam bentuk produk
produk tambahan lah. Maknanya kita lakukan proses lanjutan terlebih dahulu. Tapi tak semestinya tiga-tiga tu ya kita nak lakukan proses lanjutan. Contohnya kalau kita pakar dalam membuat tomato puri, mungkin yang tomato puri saja yang kita nak proses ya. Maknanya perahan pekat kita jadikan tomato puri. Okay, tetapi perahan sederhana grade B dan grade C itu tadi kita nak jual terus ya. Pada titik pemisah boleh juga ya. But these are decisions that needs to be made, analysis that needs to be made before ya. Kita putuskan lah ya, sebelum kita putuskan sama ada kita nak jual pada titik pemisah ataupun kita nak lakukan proses lanjutan. Okey, produk sampingan. Produk sampingan ni adalah merupakan produk-produk yang terhasil ya daripada proses keluaran bersama. Maknanya dia terhasil ya. Okey, contoh tadi tu apa yang berlaku ialah bila kita dah perah keluar jus dan at the same time ada kulit. Ya, kulit tomato tu tadi. So bila kita dah perah, kita press ya untuk keluarkan jus, so kulitnya tertinggal lah. So kulit itu adalah merupakan produk sampingan. Sebab kita penat-penat ya semai benih, tanam pokok ya. Kemudian basuh, kategorikan ya grade kepada ikut grade buah-buah, kemudian kita blend, kita perah bukan untuk nak menghasilkan kulit tomato ya. Ya, sebenarnya kita nak menghasilkan jus, tapi kulit itu tetap terhasil daripada proses yang kita lakukan. So kenapa dia dijadikan sebagai produk sampingan? Produk sampingan ni sebab satunya dia terhasil lah. Ya, sebab saya katakan tadi bukan objektif kita ya untuk melakukan pemprosesan bagi menghasilkan kulit. Yang keduanya ialah kerana nilai jualan kulit tersebut adalah jauh lebih rendah ya berbanding dengan nilai jualan produk-produk bersama ya. So maknanya kalau kita compare harga nilai pasaran kulit berbanding dengan nilai pasaran jus-jus pekat ya, jus kategori B dan C tadi tu, of course ya harganya lebih tinggi ya untuk produk bersama berbanding dengan produk sampingan. So ini adalah contoh lain ya di mana joint input ya. So the joint input here adalah merupakan minyak mentah ya. So minyak mentah tadi tu akan melalui proses bersama. So joint input ni maknanya drilling, korek ya, mendapatkan rezap minyak ya. So semua ni adalah merupakan proses-proses bersama melibatkan kos. So dah jadi kos-kos bersama. So kita akan proses, refine dan sebagainya. Akhirnya akan menghasilkan minyak, ya, menghasilkan gasoline dan other chemical. So titik di mana ya produk-produk ya dapat dikenal pasti sebagai produk yang berbeza, itulah yang dinamakan sebagai titik pemisah ataupun split off point. Ya, so joint cost ni adalah kos bersama lah. Okay. So then we have to decide lah sama ada kita nak jual ya oil begitu saja ataupun kita nak further refine. Ya, gasoline pun begitu saja. So macam dalam kes ni, oil yes kita nak further refine, gasoline kita nak jual sebagai gasoline saja. So maknanya kita dah putuskan untuk tidak lakukan sebarang proses lanjutan, tapi chemical kita masih juga ya akan melakukan separate processing. Maknanya kita akan buat further processing lah ya sebelum kita jual. So kos-kos proses lanjutan ini boleh dikenal pasti secara langsung ya kepada produk-produk tersebut. So maknanya separate processing cost untuk chemical takkan bercampur dengan separate processing cost untuk oil. So kita boleh kenal pastilah. Tapi kalau kos bersama tak boleh ya sebab kos bersama dia merupakan joint cost. So kita tak tahu ya berapa banyak ya sebenarnya daripada joint cost ni yang untuk oil, untuk gasoline dan chemical. So dengan itu kita akan adalah kaedah-kaedah tertentu untuk mengagihkan ya kos bersama kepada produk-produk bersama. Ini adalah merupakan topik yang telah kita liputi dalam costing ya, perakaunan kos. So kita takkan cover lah ya dalam kuliah EPPA 3053 ni. Okey. So itulah ya gambaran sedikit sebanyak tentang apakah yang dimaksudkan dengan titik pemisah ya, joint cost and also separate product cost ya, which is cost proses lanjutan ya, dan juga kos bersama.
Okey. So, apa yang kita akan lakukan ialah kita akan menentukan sama ada jualan dibuat pada titik pemisah ataupun selepas proses tambahan dilakukan. Hanya pendapatan ya dan kos selepas titik pemisah perlu diambil kira di dalam analisis. Ya, dalam analisis ni lah tadi, ya. Kenapa ya? Sebab kos-kos yang telah terlibat sebelum titik pemisah, ya, yakni sebelum kita nak memutuskan sama ada kita nak lakukan proses lanjutan ataupun tidak, perahan-perahan ya jus tomato tadi tu telah pun wujud. Then you decide later, ya, whether kita nak jadikan dia tomato puri ke, nak jadikan dia sos ke, nak jadikan jus minuman ke ataupun tidak. So maknanya you're talking about kos-kos bersama yang dilibatkan sebelum titik pemisah tu, dia dah maknanya dia adalah merupakan kos yang telah terlibat sebelum decision untuk proses lanjutan tu dibuat. Oleh kerana ia telah pun dilibatkan, maka ia adalah merupakan kos masa lepas, ya, kos lepas. Kos lepas ni, jadi dia tidak menepatilah ciri kos relevan. Ya, so it's a sunk cost, kos tenggelam. Dia dah jadi kos tenggelam. Ya. So jadi yang kita hanya akan ambil kira dalam analisis adalah future, ya, future revenue, ya, and future cost. Future cost adalah merupakan kos-kos proses lanjutan selepas titik pemisah. So kos bersama adalah kos. Okey, so contoh, ya, ilustrasi. Haruman sendirian berhad adalah pengeluar minyak wangi. Okay, ia menghasilkan dua jenis haruman, segar dan bayu, melalui satu proses bersama. Syarikat sedang memikirkan kemungkinan memproses terus segar menjadi wangian seroja. Dari segi graphical representation, so kita tengok kat sini, kita dah masukkan bahan kimia. Kosnya yang kita libatkan, yakni kos bersama adalah RM880. Ya, ringgit. Kemudian kita akan maka pada titik pemisah, pada titik pemisah maka akan dihasilkan bayu dan juga segar. Ya, mengikut kepekatan masing-masing. So yang mana yang lebih pekat, mungkin harga jualannya lebih mahal lah. So kalau kita tengok kat sini, 50 liter, ya, RM6 per liter. Okey, so bayu mungkin lebih pekat, so kita jual saja, ya. Tapi bila segar mungkin still very dilute. So yang dilute ni 150 liter pada harga RM4 seliter. So kita kata murah sangatlah, kita nak jual pada harga RM4. So kita nak lakukan proses tambahan. So proses tambahan adalah pada harga 160. So maka jadilah seroja. So lebih pekat, maka lebih mahal lah harga jualannya. So ini keputusan kita. Kita nak tentukan sama ada kita nak jual, ya, segar ni sebagai segar pada harga RM4 seliter, ataupun kita nak jual seroja, maknanya convert segar menjadi seroja. Ya, kita convert segar menjadi seroja, dan dapatlah kita jual pada harga RM8. So we have to decide. So analisisnya adalah seperti berikut. Okay. So pengiraan yang akan kita gunakan adalah menggunakan data-data relevan. So kalau kita lihat kat sini, kita ada nilai jualan seroja RM800 bandingkan dengan nilai jualan segar RM600. Ya, so berdasarkan kepada liter dan harga seliter tadilah. Ya, dan akhirnya kita dapat apa? Kita dapat pertambahan pendapatan. So maknanya pendapatan seroja lebih daripada pendapatan segar. Tapi kita kena ingat, untuk convert jadi seroja, kita terpaksa melibatkan kos tambahan sebanyak 160. Jadi kita nak bandingkan pertambahan pendapatan 200 ni mampu ataupun tidak menampung, ya, pertambahan dalam kos lanjutan. So dalam kes ini, ya, boleh, ya, sebab pertambahan pendapatan melebihi daripada pertambahan dalam kos lanjutan sebanyak 40. Jadi 40 ni adalah merupakan pertambahan dalam keuntungan lah sekiranya kita convert, ya, segar menjadi seroja. Jadi yang kita jual adalah segar. Betul ke? Tak, ya. Yang kita jual adalah seroja, ya. Kerana apa? Kerana segar dah tak wujud. Ya, sebab once you dah convert segar menjadi seroja, you tak boleh jual segar dah. That is why kos-kos bersama untuk produce segar tu tadi
sebenarnya adalah merupakan kos tenggelam. Okay, so take note of that. Alright. So, hanya kos dan pendapatan yang diperolehi selepas titik pemisah merupakan item yang relevan. Ya. Kos bersama adalah merupakan kos tenggelam. Keputusan ya, khusus yang ketiga iaitu memutuskan ya, campuran produk dalam situasi ya, kekangan kapasiti. So, campuran produk ni merujuk kepada kombinasi ya, beberapa produk yang kita keluarkan. So, kita kena decide lah produk mana ya, yang kita nak berikan keutamaan. Dan kenapa berlakunya isu ya, untuk berikan keutamaan ini? Kerana ya, dalam jangka pendek ya, biasanya ya, kita akan menghadapi masalah kekangan kapasiti. So, kekangan kapasiti ni boleh merujuk kepada kekangan dari segi tak cukup bahan mentah ya, tak cukup tenaga pekerja untuk convert bahan mentah ya menjadi produk siap ya, mesin-mesin tak cukup, masalah ketidakcukupan dana, macam-macam lah ya, kekangan yang wujud. Okey. So, jadi kita kena buat analisis lah, dan analisis yang akan kita gunakan masih ya, merupakan analisis data-data yang relevan. Okay, theory of constraint ya. So, maknanya bersabit dengan kekangan kapasiti ya. So, kita akan cuba fahamkan dari segi key terms and concept. Okay, saya bacakan. When a limited resource of some type restrict the company's ability to satisfy demand, the company is said to have constraint. Sebab we are talking about sumber-sumber terhad ni. Sumber-sumber terhad ni yang akan menghadkan jumlah unit ataupun jumlah produk yang boleh dikeluarkan bagi memenuhi keperluan pelanggan. Okay, so that is what kekangan is about. Constraint. Okay, the machine or process that is limiting overall output is called the bottleneck. So, kalau kita tengok kat sini, so maknanya there is a bottleneck here. So, walaupun masuknya, proses pertama mungkin banyak boleh masuk, tapi oleh kerana terdapat mesin, kekurangan sumber untuk proses yang kedua, maka kita akan dapati bahawa the flow become restricted. So, jadi walaupun katakan proses ketiga banyak mesinnya, tapi kalau proses yang kedua ada kekangan dari segi bilangan mesin, maka dia akan slow down the whole process. So, this is again called constraint, kekangan lah. Jadi kita tidak dapat memaksimumkan output kita disebabkan oleh masalah kekangan ini tadi. Okay. Right. So, theory of constraint is an overall management philosophy. Maknanya is how you manage the constraint. Okay. So, according to TOC, theory of constraint, every organisation has at any given point in time at least one constraint which limits the system's performance relative to its goal. So, maknanya selagi ada satu tahap di mana berlakunya kekurangan sumber, maka the whole proses itu tadi akan terhad dari segi produktivitinya. So, this constraint can be broadly classified as either an internal constraint or a market constraint. So, internal constraint ni merujuk kepada kekangan-kekangan yang berlaku secara dalaman. Contohnya, kita tak cukup tenaga pekerja, kita tak cukup duit untuk beli mesin dan sebagainya. So, ni masalah-masalah dalaman. Ataupun mesin-mesin kita adalah mesin-mesin lama yang mana tidak efisien. So, ni semua adalah merupakan masalah dalaman kita. Tapi kadang-kadang ada juga yang merujuk kepada masalah luaran. For example, kita tidak cukup bahan mentah sebab supplier kat luar yang sebenarnya tidak dapat produce bahan keperluan kita dengan mencukupi. So, itu masalah external constraint which is something that you cannot control. Ataupun kita mempunyai masalah dari segi menambahkan jualan. Contohnya, kita ada ceiling.
Maknanya jumlah unit yang maksimum yang kita boleh jual hanyalah sekian-sekian amount saja. Kenapa? Ya, sebab pasaran tepu. Ya, so bila pasaran tepu, kita tak boleh nak penetrate beyond that. Melainkan kita pergi globally contohnya. Tapi nak pergi globally, mungkin kita juga masih mempunyai masalah sumber ya, dalam jangka pendek. So kalau kita dapat expand ya, nanti then of course terhapuslah kekangan tersebut. Gitu. Okay, utilizing a constrained resource. Okay, when a constraint exists, a company should select a product mix that maximizes the total contribution margin earned, since fixed costs usually remain unchanged. So, maknanya kita memang mempunyai masalah dari segi kapasiti. Jadi, kita kena cari kombinasi ya, campuran produk yang dapat memaksimumkan jumlah margin sumbangan. Kita bukan nak tengok jumlah untung. Ya, kita nak tengok jumlah margin sumbangan. Sebab apa? Ya, sebab fixed cost, ya, kos-kos tetap ni dia memang sama. Jadi kita cuma nak, bila dia sama, maknanya dia tidak relevan. Ya, kos tetap dia tidak, maknanya kita pilihlah kombinasi campuran produk yang mana sekalipun, kos tetapnya kekal sama. Jadi kita akan ignore kos tetap. So kita hanya akan ambil kira ya, pertambahan hasil dan juga pertambahan kos berubah saja. So tujuan dia adalah ya, maknanya untuk memaksimumkan jumlah margin sumbangan. A company should not necessarily promote those products that have the highest unit contribution margin. So bila kita nak pilih, kita kena buat ranking. Ya, nak pilih produk A ke, produk B ke, kombinasi berapa banyak produk A, berapa banyak produk B. So, kita kena buat ranking. Of course, salah satu daripada ranking yang kemungkinan besar ya, kita akan buat adalah melihat kepada margin sumbangan seunit. Tapi dalam konteks ya, campuran produk ya, bagi situasi kapasiti terhad ni, kita tidak boleh gunakan margin sumbangan seunit sebagai penentu. Ya, kita nak utamakan produk yang mana, tak boleh. Okay, so kenapa tak boleh? Ya, tak boleh sebab kita kena tengok dari segi penggunaan kapasiti produk-produk tersebut. Sebab mungkin ada produk yang mempunyai margin sumbangan seunit yang tinggi, tetapi penggunaan kapasitinya pun banyak. So bila penggunaan kapasiti banyak, maknanya dia akan mengurangkan jumlah volume yang boleh dihasilkan. Ya, so bila volume yang boleh dihasilkan berkurang, darab dengan margin sumbangan seunit yang tinggi, akhirnya kita akan dapat jumlah margin sumbangan yang rendah. Tapi itu bukan objektif kita. Objektif kita adalah to maximize the total contribution margin. So kita kena tengok juga kombinasi volume yang boleh dihasilkan. Okay. So rather, dia kata, maknanya instead of using contribution margin per unit, rather, it should promote those products that earn the highest contribution margin in relation to the constrained resources. So maknanya kalau kita ada beberapa sumber yang constrained, so kita kena pilihlah yang paling critical, ya, dan kita kena tengok. Ya, kita kena kira bukan margin sumbangan seunit, tapi kita kena kira margin sumbangan ya, sekapasiti terhad tersebut. So kalaulah kapasiti terhad tersebut adalah jam mesin, maka kita kena kira margin sumbangan sejam mesin, bukan margin sumbangan seunit produk tersebut. Okey, nanti kita tengok ya, cara kita kira. Okey. So keputusan tentang berapa banyakkah produk dari setiap jenis perlu dijual. So itu yang dimaksudkan dengan keputusan campuran produk dalam kapasiti terhad. Ya, maknanya kita nak tahu berapa banyakkah produk dari setiap jenis ya, yang perlu dijual. So mungkin ada jenis yang mungkin kita tak nak keluarkan langsung sebab ya, dia tidak memaksimumkan ya, margin sumbangan. Okay. So fokus kepada tempoh jangka pendek kerana dalam jangka masa panjang tahap kapasiti boleh dipertingkatkan. Faktor penentuan campuran produk macam saya katakan tadi, satu adalah untuk memaksimumkan ya, pendapatan operasi ya, tapi sebenarnya kita melihat kepada margin sumbangan ya, sebab
Tak perlu masukkan kos tetap sebab kos tetap sama je. Ya. Okey, dan yang kedua dengan mengambil kira kapasiti dan juga permintaan yang terhad. Sebab ada juga produk yang walaupun sebenarnya menguntungkan kalau kita boleh jual sebanyak mungkin, tapi mungkin permintaan itu sendiri yang terhad. So maknanya kita, ni contoh yang saya bagi tadi lah, maknanya kita ada ceiling ya, dalam penentu jumlah unit yang boleh dijual. Okey, kita lihat contoh. Contoh 1, syarikat Power Recreation memasang 2 jenis enjin, ya. Satu snowmobile engine dan satu lagi boat engine. Okey, jumlah kapasiti untuk pemasangan enjin-enjin tersebut adalah sebanyak 600 jam mesin sehari. So kapasiti terhad kita adalah jam mesin sebanyak 600 jam sehari. Kapasiti tambahan tidak boleh diwujudkan dalam jangka masa pendek. Ya, so maknanya ini adalah merupakan kekangan sementara lah. Ya. Syarikat boleh menjual semua enjin yang dikeluarkan. So maknanya tidak ada maksimum ya unit ya yang boleh dijual. So semua boleh dijual. Sebanyak 2 jam mesin diperlukan untuk mengeluarkan satu enjin snowmobile dan 5 ya jam mesin untuk satu ya enjin boat. So nampak ni ya. So maknanya snowmobile hanya memerlukan 2 jam je. Ya, 2 jam mesin dah boleh menghasilkan satu enjin snowmobile. Tapi untuk enjin boat lepas 5 jam pemprosesan baru boleh menghasilkan satu saja ya enjin boat. So di sini kita nampaklah ya keperluan kapasitinya berbeza. So of course ya dari segi jumlah unit enjin boat yang dapat dikeluarkan akan menjadi jauh lebih rendah ya berbanding dengan enjin-enjin snowmobile. Okay. Alright. So andaian ya dalam contoh ini perubahan jangka pendek hanyalah kos-kos yang berubah selari dengan volume pengeluaran sahaja. Maknanya kos-kos berubah lah. Ya, kos-kos yang selari dengan volume pengeluaran. Okay. So data, enjin snowmobile, ya, enjin boat. Okay. So harga jualan seunit, enjin snowmobile RM800, enjin boat RM1,000. Kos berubah seunit, enjin snowmobile RM560, enjin boat RM625. So dapatlah margin sumbangan seunit. Ya. So margin sumbangan seunit, yakni harga jualan tolak kos berubah. Kemudian kita nak tentukan peratus margin sumbangan. So ni pun kita dah buat sebelum ni. Peratus margin sumbangan ialah margin sumbangan seunit bahagikan dengan harga jualan. So kita dapat 30% ya untuk enjin snowmobile dan 37.5% untuk ya enjin boat. Okey, so ni jalan kira dia. Persoalannya di sini ialah produk manakah yang perlu diberikan keutamaan? Okey, so kalau kita tengok enjin boat lebih menguntungkan ya dari segi margin sumbangan seunit ya dan juga dari segi peratus margin sumbangan. Okey. Tetapi indikator pemilihan haruslah diasaskan kepada ya margin sumbangan seunit bagi kapasiti terhad. Ni yang kita katakan tadi tu. Ya, so kapasiti terhad kita apa dia? Jam mesin. Okey. Iaitu sumber yang menghadkan atau melimitkan ya pengeluaran atau jualan produk. Ya, so dalam kes ni jam mesin lah. So tujuan adalah untuk memaksimumkan jumlah margin sumbangan. Okey. Lain-lain kekangan jika ada, ya. So mungkin ya dari segi availability of raw material ya, or availability of component ya, cuma dalam kes ni tak ada. Okay, and then of course dari segi labor ya, skilled labor, but then again dalam kes ni tak adalah ya. Faktor jualan maksimum ya,
pun tak ada tadi, jualan minimum pun tak disebut. So tak ada apa-apalah. Memperuntukkan kepelbagaian produk dalam satu bumbung. Ini pun mungkin ada syarat. So maknanya syaratnya contohnya macam katakan kita keluarkan cosmetics. So bila kita keluarkan cosmetics, kita keluarkan bedak dan lipstick. So kalau kita keluarkan bedak saja, mungkin produk kosmetik kita tak berapa laku. So perlu dikeluarkan lipstick sekali. So itu maksudnya memperuntukkan kepelbagaian produk dalam satu bumbung. Jadi walaupun mungkin produk lipstick ini tidak begitu menguntungkan, menggunakan kapasiti yang terlalu banyak, tapi terpaksa juga kita keluarkan kerana nak memastikan bahawa bedak kita turut boleh dijual. So this is you're talking about product mix lah. Okay. So sekarang ni kita nak kira margin sumbangan sekapasiti. Okay. So kita ada engine snowmobile, engine boat. So margin sumbangan seunit kalau kita tengok, berdasarkan data tadi, margin sumbangan seunit engine snowmobile 240, engine boat 375. So maknanya engine boat margin sumbangan seunitnya lebih tinggi, tetapi keutamaan tidak semestinya diberikan kepada engine boat. Sebab indikator yang akan kita gunakan adalah indikator margin sumbangan bagi kapasiti terhad. So dalam kes ni margin sumbangan sejam mesin. Okay. So kita tengok jam mesin yang diperlukan. So jam mesin yang diperlukan untuk menghasilkan seunit engine snowmobile ialah 2 jam. Manakala untuk menghasilkan engine boat ialah 5 jam. So kita bahagikan. So 240 bahagi dengan 2 jam. So kita dapatlah margin, this is important. Margin sumbangan sejam mesin. Ni sangat mustahak. Margin sumbangan sejam mesin. Sangat-sangat mustahak. Okay, so kalau kita tengok margin sumbangan sejam mesin untuk snowmobile ialah 120. Tapi untuk engine boat adalah 75. Walaupun margin sumbangan seunit engine boat adalah tinggi, tapi margin sumbangan sejam mesin dia rendah. Kerana apa? Kerana kapasiti yang digunakan 5 jam. So that reduces the contribution margin per machine hour. So dari segi rankingnya, kita nak rank ikut yang mana prioriti kita. Keutamaan akan diberikan berdasarkan kepada margin sumbangan sejam mesin. So maknanya kita akan pilih snowmobile lah. Sebab snowmobile mempunyai margin sumbangan sekapasiti paling tinggi berbanding dengan engine boat. So bila kita nak kira jumlah margin sumbangan untuk 600 jam mesin, so kita akan dapat kat sini RM120 RM120 sejam mesin. So kalau RM120 sejam mesin, kita kena darab dengan 600 jam mesin. So kita dapatlah 72,000 jumlah margin sumbangan untuk snowmobile. Untuk engine boat pula, RM75 sejam mesin darab dengan jumlah jam mesin yang akan kita gunakan, which is 600 jam mesin. So kita akan dapat jumlah margin sumbangan untuk engine boat pula adalah 45,000. So betul lah. Maknanya kita nak campuran produk yang boleh memaksimumkan jumlah margin sumbangan. So yang mana yang lebih tinggi? So of course engine snowmobile. So betul lah ranking yang kita gunakan, indikator untuk kita tentukan keutamaan adalah berasaskan kepada margin sumbangan bagi kapasiti terhad. Alright. Okay. So alternatif pengiraan jumlah margin sumbangan, tadi kita ambil margin sumbangan sejam mesin darab dengan jam mesin. Okay. Okay. So sekarang ni kita boleh ambil pula margin sumbangan seunit, tapi kena darab dengan unit yang dikeluarkan. Okay. Jadi total kapasiti yang kita nak gunakan adalah 600 jam mesin. Untuk engine boat memerlukan 5 jam mesin. Maka jumlah unit yang kita boleh hasilkan hanyalah 120 engine boat sahaja. Okay, so oleh kerana volume kita diukur berdasarkan kepada unit, maka untuk mendapatkan jumlah margin sumbangan, kita kena darabkan dengan
margin sumbangan seunit 375. So tak boleh ambil lah ya margin sumbangan sejam mesin sebab ni unit. Ya, so unit kena darabkan dengan margin sumbangan seunit. Jawapan kita dapat sama, 45,000 jumlah margin sumbangan untuk enjin boot. So, perkara yang sama kita akan lakukan untuk enjin snowmobile. Okay, so dapatkan dulu berapakah jumlah unit snowmobile yang boleh dikeluarkan. So, kapasiti kita 600 jam mesin. Setiap enjin snowmobile hanya memerlukan 2 jam mesin. Dengan itu, kita boleh mengeluarkan sebanyak 300 unit. Nampak ya, jumlah unitnya adalah lebih tinggi ya untuk enjin snowmobile disebabkan oleh penggunaan kapasiti yang lebih rendah. Okey, maka jumlah margin sumbangan, so kita ambil 300 unit dan kita kena darabkan dengan margin sumbangan seunit. Tak boleh darab dengan margin sumbangan sejam mesin. Jawapan akhir tetap sama. So, jumlah margin sumbangan kita ialah 72,000. Okay. Okay, kita lihat kepada contoh 2 pula. Okay, best use of limited resources. Yeah. To achieve short run profit maximization, a for-profit organization should allocate limited resources in a manner that maximizes the contribution per unit of the limited resources. Ni maksudnya ialah memaksimumkan jumlah margin sumbangan bagi kapasiti terhad tersebut. Okay, so kita tengok contoh. Delta Manufacturing Company produces 3 products, A, B, and C. A limitation of 120 machine hours for machine Z1 per week prevents Delta from meeting sales demand for this product. So, maknanya, again, you're talking about kapasiti terhad kita adalah jam mesin. Nama mesin ni mesin Z1. Dan kapasiti terhad ni diukur berdasarkan kepada mingguan. Okay. Which of these 3 products should Delta use machine Z1 to manufacture? Okay, so keputusan campuran produk lah. Okay. So, kalau kita tengok kat sini, dia kata single constraint. Ya, so, maknanya masih sama macam tadilah. Ya, di mana constraint kita adalah jam mesin. Okay, so kita tengok data untuk produk A, B, C. So, kita diberikan unit selling price masing-masing. And then, of course, minus unit variable cost masing-masing. That will give you your unit contribution margin. So, based on this unit contribution margin, what can you conclude? So, kata kat sini, at this point, it appears that producing B is the best use of limited resources, machine hours of Z1. Ya, sebab dia memberikan contribution margin per unit yang tertinggi. Ni margin sumbangan seunit ni. Ya, so margin sumbangan seunit macam kita katakan tadi tak boleh digunakan untuk menentukan keutamaan, tak boleh. Ya, jadi to determine the ranking, you should use contribution margin per limited capacity. So in this case, it will be contribution margin per machine hour. Okay, so kita akan gunakan contribution margin per unit yang kita kira tadi untuk mengira contribution margin per machine hours, which is our limited capacity. Okay, so maklumat berkaitan dengan keperluan jam mesin akan diberikan lah. So dalam kes ni kita dah diberikan mesin produk A memerlukan 2 jam mesin. Maknanya bila dia telah melalui pemprosesan selama 2 jam untuk mesin Z1 tadi tu, maka akan terhasillah 1 unit A.
B pun macam tu juga, keperluannya cuma 2 jam. Tapi C lagi kurang, 1 jam aja. So of course, naturally kita dah tahu dah, jumlah volume C akan menjadi lebih banyak. Kalau keseluruhan kapasiti mesin Z1 digunakan untuk produce C. Tapi macam mana pun kita kena kira juga margin sumbangan sejam mesin. So contribution margin per machine hours. So kalau kita tengok kat sini, 10 unit contribution margin divided by machine hour. So kita dapat 10 divided by 2 dapat RM5. Contribution margin per machine hour. B RM15, C RM25. Tadi dari segi margin sumbangan seunit B yang paling tinggi, tapi dari segi margin sumbangan sejam mesin C pula yang paling tinggi. So jadi ranking untuk kita nak berikan keutamaan mestilah berasaskan kepada indikator margin sumbangan sejam mesin. Tak boleh margin sumbangan seunit. Kita kena guna margin sumbangan sejam mesin. Alright. Okay, so ini adalah merupakan pengiraan untuk membuktikan bahawa kalau kita pilih produk C, kita akan dapat memaksimumkan jumlah margin sumbangan seminggu. Okay, so kalau kita lihat kepada produk C, okay, machine hours available 120 jam. Okay, dan C memerlukan 1 jam sahaja untuk setiap unit. Dengan itu, jumlah volume C yang boleh dikeluarkan adalah sebanyak 120 unit. So oleh kerana ini adalah unit, 120 ni adalah unit, kita kena darab dengan margin sumbangan seunit C. Margin sumbangan seunit C ialah RM25. So kita dapatlah RM3,000. So nampak So RM3,000 adalah jumlah margin sumbangan C. B hanyalah RM1,008. A lagi teruk, 600 saja. So betul lah. Maknanya keutamaan mestilah diberikan kepada produk C untuk menggunakan kapasiti, semua kapasiti mesin Z1 tersebut. Okay. Right. So ini adalah again bukti untuk menunjukkan apa berlaku jika kita menggunakan semua kapasiti yang ada untuk menghasilkan A saja. So kalau kita nak menghasilkan A saja, kita dapati bahawa A tadi memberikan sumbangan 600 saja. Tapi sebenarnya kita tak boleh kira begitu saja. Wujud kos melepas di sini, yakni hasil C yang telah kita lepaskan. So the opportunity cost of not producing. Jadi kalau kita nak cari net advantage, kita kena include the opportunity cost of not producing the product that gives a higher contribution. So the product that gives the highest contribution here is C. So C tadi kita kira jumlah margin sumbangan yang boleh dijanakan ialah 3,000. So kita kehilangan 3,000. So maknanya net disadvantage of producing A adalah 2,400. Okay. Now kita nak tengok kalau kita guna semua kapasiti mesin Z1 untuk produce B pula. So kita dapat contribution 1,008. Nampak macam banyak lah. Tapi again maknanya kita ada kos melepas di situ. Opportunity cost of not producing C. So kita kehilangan margin sumbangan sebanyak 3,000. So akhirnya the net disadvantage of producing B is 1,200. Better than producing all A. But still not as good as producing all C. Sebab bila kita produce all C, nampak contribution from C is 3,000. But of course kalau kita nak kira opportunity cost, boleh maknanya since you produce all C, you cannot produce B. But B gives you a contribution margin of only 1,008. So maknanya bila you bandingkan margin sumbangan C dengan margin sumbangan B, you masih mempunyai lebihan margin sumbangan. So it's a positive net advantage of producing C.
So again, these are all just proofs, yeah, to show you that using the indicator of contribution margin, yeah, per limited resources is the best indicator for ranking purposes, yeah, in order to prioritize which product should you focus on, yeah. Okay, next kita akan tengok multiple constraint pula. Ya, maknanya ada lebih daripada satu constraint. Sebelum ni kita ada satu saja, which is jam mesin. So sekarang ni kita nak tengok constraint tambahan, iaitu, saya bacakan, assume the weekly demand for C is only 80 units. So ini adalah merupakan constraint yang kedua. Ya, di mana terdapat kekangan, ya, dari segi jumlah maksimum yang boleh dijual, ya, untuk produksi. So walaupun kita kata tadi kita kalau boleh nak jual 120 unit, but we can't. Yeah, so maknanya dari segi pasarannya, dari segi market share-nya, we only have 80 units. Yeah, that can be sold per week. Okay. So the capacity of machine Z1 should first be used to satisfy the demand for C. Yeah, while remaining capacity B. Kenapa? Yeah, sebab C memberikan margin sumbangan sekapasiti terhad yang paling tinggi. So memang keutamaan akan diberikan kepada C. Tapi setakat mana? Setakat 80 unit sajalah. Baki jam mesin akan kita guna untuk produk B. Sebab apa? Sebab dari segi ranking tadi keutamaan adalah C. Yang kedua adalah B dan terakhir sekali barulah A. Okay. So available hours. Ya, so kita ada kat sini available hours is 120. Ya, C memerlukan berapa? 1 jam mesin saja untuk seunit. Kita nak keluarkan berapa unit? Kita boleh keluarkan dan jual 80 unit je. So kita boleh jual 80 unit, so kita produce pun 80 unit sajalah. Okay, so dapatlah 40. Ya. So maknanya hours available for B, bakinya hanyalah 40 saja. Alright. Tapi B, berapa jam mesin, ya, yang diperlukan? 2. Ya, so oleh kerana itu, jumlah B yang boleh dikeluarkan hanyalah 20 sahaja. Ya, walaupun kita ada jam mesin 40, tetapi B memerlukan 2 jam mesin untuk seunit, maka akhirnya kita dapat keluarkan hanya 20 B. So untuk mendapatkan jumlah margin sumbangan B, oleh kerana ini unit, kita kena darabkan dengan unit. Ya, so darab dengan unit, maka dapatlah jumlah margin sumbangan B. So kita dapat untuk 20 unit, so jumlah margin sumbangan B adalah RM600. Jumlah margin sumbangan C pula, ya, adalah 2,000. So akhirnya, okay, jumlah, ya, margin sumbangan seminggu adalah 2,600. So ini adalah merupakan cara pengiraan lah sekiranya soalan minta kita menentukan, ya, produk mana yang harus kita berikan keutamaan, dan juga jika soalan menyuruh kita mengira, ya, berapakah jumlah margin sumbangan yang akan dijanakan, ya, berdasarkan kepada pemilihan, ya, campuran produk tersebut. Alright. Okay, ni a bit on managing constraints, ya, finding ways to process more units through, ya, a resource bottleneck. So how, ya? So at the bottleneck itself, of course we have to improve the process, ya, and where possible we can add overtime or another shift, ya. So we have to add more shifts, yeah, so that we can maximize the capacity or increase the capacity, yeah, or probably hire new workers, yeah, or acquire more machines, yeah, provided you have the fund for it lah. Worst come to worst, you subcontract, yeah, you outsource, yeah. So maknanya instead of you produce sendiri, you tawarkan, ya, kepada pembekal lain. Reduce amount of defective units produced. Kadang-kadang, ya, yang menjadikan capacity kita tu lagi, ya, terhad disebabkan oleh, ya, you use the capacity but
you are not producing 100% good output. So ada juga ya produk-produk yang tidak sempurna. So defective products ni has got to be eliminated ya, especially in situation ya whereby you are actually having ya constrained resources. Add workers ya transferred from non-bottleneck ya department ya. So maknanya yang mana yang berlebihan kapasiti, pekerja menunggu saja sebab work in process belum sampai untuk diproses, then might as well lah you transfer saja produk tersebut kepada proses yang menghadapi masalah kekangan itu tadi. Tapi itu dengan syarat dengan syarat kekangan itu adalah disebabkan oleh labor. Tapi kalau kekangan itu disebabkan oleh aspek mesin, tak boleh juga. Maknanya you masih kena tambah mesin. Okey, jadi semua masalah bottleneck ini hanya boleh diselesaikan ikut masa. So maknanya over the short term, you might not be able to solve the situation, but hopefully by doing all this, you boleh try to maximize whatever resources that you have currently. Okay. So, dengan itu tamatlah penerangan untuk kuliah 8. Bagi tajuk pembuatan keputusan jangka pendek menggunakan data-data relevan. So untuk tajuk ini kuliah 7 dan juga kuliah 8 so membincangkan sebanyak 5 jenis keputusan khusus. Okay. Thank you.